Baik, kemudian maka bila tengok Nabi ni, Nabi Muhammad dalam keadaan menangis, yang dalam keadaan menangis bersangatan. Menangis dalam keadaan bersangatan. Maka tak kataku baginya, penebusku aku, penebusmu aku, engkaulah bapakku dan engkaulah ibuku ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Siti Fatimah kata ni, apalah yang menyebabkan Rasulullah menangis ni? Orang yang sayang dekat Nabi ni, di antara yang paling kuat sayang Siti Fatimah, di antara yang paling awal mengikut jejak Rasulullah selepas kematian Rasulullah. Orang yang paling awal meninggal selepas Nabi wafat. Tuan-tuan boleh tengok di muzium di Turki. Pergi ke Turki, tengok muzium peninggalan sejarah keluarga Rasulullah. Di antara yang dia pamerkan ialah jubah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Besar jubah dia, tebal kain dia, lebar kain dia. Tu kata jubah anak Rasulullah. Orang perempuan hari ni pakai jubah ketat, melekat. Tang mana jubah? Sampai nampak alus penda pun nampak. Dia kata ni lah jubah apa lagu tu? Jangan kita ni sampai jadi macam hak Nabi sebut, ariyatun kasiyatun, berpakaian macam telanjang. Pakaian pakai tapi macam telanjang, kata Rasulullah, sebab ketatnya. Yang anak Nabi duk pakai jubah nu labuh, lebar, longgar. Sampai sekarang duk ada lagi jubah nu 1400 tahun. Boleh tengok pun tuan. Berbeza dengan zaman sekarang ni, jubah juga tapi jubah balut nangkah. Kemudian kita nak kata isteri saya dah berjubah, saya dah berhijrah. Hijrah apa? Belum sampai lagi tahap tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya telah aku melihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku berada dalam keadaan seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu, kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita tengok di dalam hadis ni, cerita tentang betapa Nabi ni sayang pada orang perempuan. Nabi ambil berat tentang perempuan. Nabi ambil kisah tentang orang perempuan. Menangis Nabi bila cerita tentang orang perempuan. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, sekali lagi ada pula ustaz-ustaz kita ni, hak alim-alim ni, dia bila baca hadis-hadis macam ni, dia kata tak sahih lah, dhaif jiddan lah, mungkaran lah, macam-macam lah. Pulang kat mereka kita baca kitab ni. Okey, hang kata hadis ni dhaif, ulama lain tak kata dhaif. Hang duk pakai tok guru hang je, Albani je, hak lain tengok rujuk pada hak lain pula. Jadi kita ambil inzar saja apa yang kita baca ni. Sebab dalam peristiwa Mi'raj ni tuan-tuan, macam-macam huraian dia, macam-macam cerita ni. Ada yang ditokok, ada yang ditambah, ada yang betul, macam-macam. Ada ditambah lagi, tambah-tambah zaman sekarang pula. Bila datang ceramah Isra' dan Mi'raj, yang ceramah tu bukan bagi faham tentang Isra' Mi'raj, bukan ambil iktibar daripada Isra' dan Mi'raj, dia menimbulkan kekeliruan pada orang yang mendengar pula. Kita dah kata dah, Isra' Mi'raj ni sepakat di Malaysia kata 27 Rejab. Bila kita jemput dia main ceramah, dia kata tak, bukan 27 Rejab, 10 Ramadan. Tak, bukan 10 Ramadan, berapa bulan sebelum Rabiul Awal. Tak, benda ni berlaku sebelum daripada Nabi naik diangkat menjadi Rasul. Tak, benar. Akhirnya kita keluar pada 10 pintu ni, 10 kepala duk fikir. Cubalah kita ambil kesepakatan yang ada dalam kalangan kita di Malaysia ni, tanah Melayu lama dah, yang kita duk pegang 27 Rejab, dan tak salah pun beriman bahawa, percaya bahawa berlakunya pada 27 Rejab. Tapi yang saya duk perhati tuan-tuan, saya ni penceramah tua, hak datang kemudian ni muda-muda belakang ni, saya hak lama ni.
Yang mengajar masjid tuan-tuan ni 30 tahun ceramah saya. 30 tahun dah, bukan di masjid ni, di Malaysia lah. Lama dah tinggal ni saya dengan Datuk Samsuri tu satu zaman lah. Kami ni dah jumpa 10 tahun 20 tahun hak kebelakangan ni, macam-macam benda hak pelik-pelik. Sepatutnya bila kita mari mengajak orang yang main mengaji ni, dia ada kesatuan. Oh, ni dia. Tapi sekarang ni saya nampak bila makin mengaji makin keliru. Kita boleh tolak sana, boleh petikai sini, sebab yang main mengajar tu, satu contoh je saya bagi tadi, tarikh Isra' dan Mi'raj. Kita dah sepakat pakai 27. Dia mari pula cerita dah dia ada 10 pendapat tentang tarikh ni. Habis tu yang mana satu ustaz? Tak tahu, suka hampa. Hanya dia bergaduh pula. Cubalah ajak pada awal 27 kan selamat. Baik, jadi begitu juga dalam kisah yang kita baca ni. Kisah Nabi nampak apa yang Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Naik ke langit, bukan Isra' tu, Mi'raj. Naik ke langit tu. Baik. Maka berkata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, betapa engkau melihat kepada mereka. Rasulullah dengan Sayyidina Ali sepupu. Rasulullah dengan Sayyidina Ali mertua dengan menantu. Maknanya anak kita boleh menikah dengan sepupu kita. Saya ulang balik. Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad sepupu. Anak Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidina Ali. Kalau kita di Malaysia ni, kalau anak kita dengan sepupu kita, anak kita tu kita ajak panggil dia Pak Su, Pak Long, Pak Long pupu, pangkat Pak Ngah pupu, pangkat Pak Menakan pupu. Oh, tu kira rapat dah tu. Salam lah, tak kira. Dah boleh menikah bang. Anak kita, anak perempuan, sepupu kita jantan, anak perempuan kita boleh menikah dengan sepupu kita. Jadi duk berhati-hati lah. Jangan duk kira belasah aja semua, mentang-mentang jadi Pak Ngah, dia Pak Ngah semua. Yang tak boleh menikah Pak Ngah betul. Yang ni bukan Pak Ngah betul, Pak Ngah pupu. Baik, yang kedua, yang Nabi duk menangis ni tuan-tuan, saya nak cerita apa? Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni menganiaya perempuan. Sebab menikah dengan Siti Aisyah umur budak, umur 6 tahun 7 tahun menikah, duduk sekali 9 tahun. Apa punya Nabi Muhammad ni menyeksa budak-budak? Yang ni tuan-tuan, ada orang tanya pada saya. Sebab tu saya kata tadi, Pak, siapa yang jadi macam itu? Sebab ada ustaz pergi buka pula cerita Sirah Ibnu Hisham tu, dia kata bukan umur 8 tahun, umur 18 tahun Siti Aisyah menikah. Yang kita duk faham, dia menikah pada usia 6-7 tahun, duk sekali pada usia 9 tahun. Tu muktamad. Mai dia pula, dia kata dah. Dia menikah umur 18 tahun, pakak bergaduh pula dah. Apa masalahnya menikah dengan umur 9 tahun? Dalam Islam boleh menikah bila cukup umur. Dah lah ustaz, oi, kecil sangat 9 tahun. Tuan-tuan pernah tengok ada orang kerdil, perempuan kerdil sampai ketua pendek? Pernah tengok? Laki dia normal, dia pendek, tinggi meja. Yang laki tinggi kita, isteri dia tinggi meja. Lepas akad nikah dukung, sama dengan budak darjah 3. Tuan-tuan, pasal tak ceramah kat Persatuan Kerdil, saya pasal pi. Ada hak isteri tinggi, suami pendek-pendek. Ada hak isteri rendah, suami pula tinggi. Boleh je menikah. Kalau nak dikira mendera, hak tu pun mendera. Tapi dia tu kerdil, dia dah cukup umur ke belum? Cukup umur, bagilah menikah. Dia hanya nampak pada Nabi Muhammad nikah pada usia 9, duduk pada usia 9 tahun. Tapi dia tak tengok saiz orang Arab lagu mana, saiz budak dulu lagu mana.
Saiz zaman tu lagu mana, budayanya, sosio budayanya, keadaan masyarakat pada masa tu dia tak nampak. Dia hanya nampak pada orang Melayu 9 tahun dia nampak dia hak pendek-pendek Melayu ni. Dia tak nampak tu Arab tu lagu mana. Dua, bila dia tanya pada saya, macam mana ustaz boleh huraikan Nabi Muhammad kahwin dengan budak umur 9 tahun? Boleh ustaz huraikan? Yang mana huraian ustaz tu boleh memuaskan hati saya. Tu dia ingat dia besar sangat sampai nak puas hati dia. Tapi saya tak boleh marah dia. Marah lagi viral pula, Ustaz Kazim mengamuk. Dia nak suruh agama bagi puas hati dia. Saya kata macam ni, akak, saya panggil akak, saya kata macam ni akak nah. Satu hari Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Asah golok, asah pisau tajam-tajam pasal nak sembelih anak dia. Zalim tak? Daripada otak akak zalim tak? Dua, mak Nabi Musa, dia ambil Nabi Musa hak masih kecil tu, pergi buh dalam kotak kayu, pergi hanyut di sungai. Bukan sungai belakang rumah kita tu, hak tumit je, sungai Nil tu, dalam gila tu, boya pun ada. Akak cuba fikir, zalim tak seorang mak lentarkan anak noh dalam sungai? Akak ingat tak cerita tukang sisir Masyitah anak Firaun, tukang sisir rambut dengan baby dia kecil, disuruh terjun dalam api dan dia terjun. Akak fikir tak benda tu zalim? Semua benda-benda ni Allah yang suruh buat. Sembelih anak, Allah suruh sembelih. Tinggalkan anak di Mekah dengan isteri di Mekah dalam keadaan tak ada air, tak ada elektrik, tak ada rumah, tak ada orang, tak ada makanan. Siapa yang suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Nabi Ismail? Allah. Tadi di sekolah saya tak ada elektrik 10 minit pakak kelang kabut. Pasal apa tak ada elektrik 10 minit. Telefon kami pun tak ada. Tak apa, kalau satu kampung tak ada tak apa, ingatkan rumah kami. 10 minit tak ada elektrik bising, 10 minit tak ada air bising. Bayangkan Siti Hajar, elektrik tak ada, air tak ada, tinggal dua anak beranak di dalam padang yang kering tandus, tanah yang tak ada apa-apa benda, orang pun tak ada. Nak nyembang dengan siapa? Mai ular patuk, kalau jengking patuk nak panggil siapa? Jepam tak ada, pertahanan awam tak ada, bomba tak ada. Kalau sakit perut nak cari minyak mana? Minyak gamak tak ada, apa tak ada. Siapa yang suruh duduk situ? Allah. Siapa yang suruh mak Nabi Musa lemparkan Nabi Musa dalam sungai? Allah. Siapa yang suruh terjun baik Masyitah ke, baik Asiah ke, isteri Firaun ke yang dibunuh? Siapa-siapa sajalah. Siapa dia yang suruh benda-benda tu? Allah. Adakah Allah tu zalim? Tak. Setiap apa yang berlaku tu perintah Allah, dan mereka buat, dan keputusan dia sangat hebat. Allah suruh sembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim buat. Apa jadi pada dia? Allah suruh Siti Hajar dan Ismail duduk di Mekah. Apa jadi pada Mekah? Allah suruh lemparkan Nabi Musa di laut. Adakah di sungai? Adakah Nabi Musa mati? Tak. Semuanya ada hikmah. Soalan dia, siapa yang menyuruh Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah?
Yang umurnya 9 tahun duduk sekali? Siapa? Adakah nafsu Nabi Muhammad? Tak. Allah yang suruh kahwin. Maknanya ada sebab. Adakah Allah menyeksa Siti Aisyah? Adakah lepas dia menikah masuk hospital? Adakah dia kemurungan? Tak. Ada benda lain. Tak ada dalam riwayat selepas kahwin dengan Nabi maka menderitalah Aisyah. Tak. Perintah Allah mana ada buruk, perintah Allah semua baik. Kesudahan dia apa? Beribu-ribu hadis datang ingatan daripada Aisyah meriwayatkannya. Umur Aisyah panjang, walaupun Rasulullah dah wafat berpuluh-puluh tahun, dia masih lagi hidup menjadi rujukan pada umat manusia. Walaupun Nabi Muhammad dah tak ada, tapi orang boleh tanya lagi pada orang yang hidup dengan Nabi, sebilik dengan Nabi, namanya Aisyah. Orang pakat tanya pada dia. Ada hikmah lain. Yang kamu nak ikut orientalis barat kapi yang tak suka pada Nabi Muhammad memburukkan cerita ni, yang kamu ikut tu pasal apa? Kamu buka lah keseluruhan cerita dia, barulah boleh faham. Ni tak, kamu beriktikad Islam, beriktikadnya kamu pada Allah Ta'ala Tuhan, tapi kamu petikaikan perintah Allah macam orang kafir petikai.